ni saya lebih fokus nak beritahu buat peringatan apabila apabila Imam Al-Ghazali kata dibimbangi kalau tidak ada syekh, takut syekhnya tu jadi syaitan. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhun lahu lah. Siapa yang tidak ada syekh dia, yang dia rojok, maka syaitanlah yang akan menjadi pemandunya ke arah jalan yang salah. Jadi syaitan-syaitan ni kita kena tengoklah siapakah syaitan itu. Kita akan lihat daripada beberapa ayat Quran yang saya petik untuk kita ingat kembali. Syaitan ni siapa dia? Jadi kita kena kenal. Syaitan itu kalau kita sebut syaitana tu daripada perkataan bahasa Arab, asalnya syaitan. Syaitana tu yang perlu dijauhi. Kalau iblis tu daripada ablasa, orang yang berputus asa atau putus harap. Jadi iblis ekor je lah. Dia ni dulu asalnya daripada jin juga di dunia, kemudian diangkat kerana hebat amalan dia, kemudian diangkat ke syurga, beramal bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya disebut Azazil. Tapi kuncu-kuncu yang lahir daripada iblis ni dinamakan syaitan. Syaitan tu ada dua lah, syayatinul jins wa syayatinul ins. Itu syaitan memang keturunan daripada iblis ni, dia akan melakukan kejahatan, tidak ada yang baik. Walaupun di sana jin memang ada, tapi hak bangsa jin syaitan ni hak lahir daripada iblis memang tidak ada yang baik. Tapi jin ni ada pelbagai kategori, kaum-kaum dia lah hak yang lain kan. Yang kita panggil di Malaysia ni dengan nama hantu. Macam-macam hantu nama dia. Pelbagai bangsa jin. Jadi hak yang terbaik pernah diangkat, tapi telah melakukan kesalahan, kesilapan kerana satu je, kerana dirinya, hatinya tadi telah rasa ujub, rasa bangga, takabur. Dalam surah Al-Kahfi itu ada sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka para malaikat sujud melainkan iblis. Iblis ni apa dia? Kana minal jin. Walaupun syarat ayat tu Allah kata aku suruh malaikat semua sujud, termasuk juga iblis, seolah-olah iblis tu daripada malaikat. Tidak rupanya. Pasal ayat selepas pada tu menunjukkan bahawa dia ni daripada kana minal jin. Dia ni adalah berasal daripada golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbih. Kemudiannya buat derhaka, buat jahat, menentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang suruh sujud, sujud di sana ulama mengatakan sujud hormatlah. Jadi apa nama ni? Jadi itu asal usul yang menunjukkan bahawa syaitan tu telah melakukan yang pertamanya, iaitulah sifatnya walaupun mula-mula bagus, baik, soleh semua, tapi kerana sedikit sahaja melakukan kesilapan, kerana takabur, maka merosakkan semua segala amalannya yang buat-buat dah sebelum tu. Jadi dalam Al-Quran ada lagi menyebut tadi surah Al-Kahfi ni surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun minas sajidin. Itulah
sesungguhnya kami telah menciptakan kamu, lalu kami membentuk rupa kamu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud malaikat iblis, dan ia bukan daripada golongan orang yang sujud. Jadi ayat dan surah A'raf menjelaskan lagi dialog perbualan Allah dengan malaikat. Bila malaikat engkar perintah tadi, ayat yang ke-12 tu mengatakan Allah berfirman, qala, Allah berfirman, ma mana'aka alla tasjud iz amartuk, apakah penghalangnya yang menyekatmu daripada sujud ketika aku perintah kamu wahai iblis? Qala, jawab iblis, ana khairum minhu, aku ni lebih baik daripadanya, iaitu Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Jadi ayat ni jelas menunjukkan engkau jadikan aku daripada api, sedangkan aku ni dijadikan daripada api, kata iblis, engkau jadikan aku daripada api. Ana khairum minhu khalaqtani, kamu jadikan aku ni daripada api, wa khalaqtahu min tin, kamu jadikan dia, iaitu ia beri kosak kepada Nabi Adam daripada tanah. Jadi kalau keadaan macam tu kita fahamlah kejadiannya daripada api, kita daripada tanah. Cuma unsur yang lain dia daripada angin dan juga api. Kita ada dua lagi, iaitu air dan juga tanah. Jadi air tanah ni sebab tu macam bila campur dua, tanah liat lah kan. Sambungan daripada perbualan tu lagi, Allah berfirman, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saririn. Allah berfirman, kalau kamu tidak jadi gitu juga action, duduk bangga dengan asal keturunan diri kejadian kamu tu, maka kamu ni sudah engkar. Qala fahbit minha, turunlah engkau dari syurga ini, kerana tidak patut engkau berlaku sombong di dalamnya. Jadi orang yang mempunyai sifat sombong tidak boleh hidup di dalam syurga. Inilah kejadian yang kita katakan sebagai saksi. Oleh sebab itu keluarlah, sesungguhnya engkau dari golongan yang hina. Jadi terpahak dah dalam Al-Quran di sini menunjukkan mereka yang sombong, itulah orang golongan iblis adalah golongan yang hina. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Jadi iblis ni minta dengan Allah, ya Allah, anzirni, berilah tempoh kepadaku hingga hari mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan sehingga hari kiamat lah maksudnya. Jadi dialog ni apabila dah berlaku ingkarnya iblis dengan perintah Allah tadi, dia telah dalam ayat ni beritahu minta dengan Allah supaya beri tempoh dia jangan mati sampai hari kiamat. Jadi sebab itulah mereka yang apa nama ni maksudnya iblis tu memang tidak akan matilah. Cumanya hak yang boleh kata hak boleh mati dan sebagainya tu, itulah anak pinaknya. Jadi iblis akan kekal lah melihat kepada ayat ni sehingga hari kebangkitan nanti, hari kiamat. Qala innaka minal munzarin. Jadi Allah kata kamu ni sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Jadi iblis kata lagi, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis berkata, oleh kerana engkau wahai Tuhan menyebabkan aku tersesat, maka demi sesungguhnya aku akan mengambil tempat menghalangi mereka dari menjalani jalanmu yang lurus. Jadi buat bawa cerita ni nak suruh kita ingat dialog ni kekal. Jadi iblis tu ada, dia dah berjanji dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyesatkan, menghalang kita ni daripada jalan hak yang dekat diri dengan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada dialog ni kita nampak, sebab itulah Imam Ghazali kata sangat perlu kita kepada Tok Guru
dan tidak lepas daripada berguru walaupun hebat macam mana pun diri dia tadi. Kerana apa? Adanya cerita ni yang menunjukkan bahawa iblis ni adalah musuh yang nyata yang akan ada sepanjang kehidupan kita ini. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan datangi mereka, kata iblis, sama ada daripada hadapan mereka ni kita lah, wakil daripada Nabi Adam itu, serta dari belakang mereka, dari depan belakang, maksudnya sekeliling kita ni akan macam mana ni nak kata, akan ada semua dia kiri kanan 24 jam ni. Jadi kita kena berjaga-jaga dan sentiasalah, walaupun nampak hak betul dah, tapi moleknya kalau ada tegur kita tanya juga dia sepatah, walaupun benda tu nampak betul dah jalan tu, takut bimbang-bimbang tak dilah. Kan? Jadi ayat tu panjang lagi lah, cuma yang pastinya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran ni nak suruh kita sedar bahawa memanglah kerja iblis, dia akan cari semua ruang-ruang hak mana kita keadaan lalai je, dia masuk belaka. Lalai di sini, kalau ikut orang sufi, lalai dah ingat kepada Allah, dia akan cari selalu lah lubang-lubang tadi, bukan dia masuk. Kemudian ni dia akan goda kita, hasut kita dan sebagainya. Jadi ayat ni memang ada lagi dalam surah An-Nisa yang menunjukkan bahawa memang iblis berazam untuk menyesatkan umat Bani Adam ini. Dalam surah An-Nisa dia kata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna azanal an'ami wala amurannahum fala yughayyiranna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan demi sesungguhnya, maksudnya aku akan menyesatkan mereka. Dia bersumpah macam tu, daripada melaksanakan kebenaran. Dan demi sesungguhnya, lagi-lagi dia bersumpah lagi, aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong. Jangan kita duduk seorang duduk angan-angan nak jadi raja ke, nak jadi apa lagi, hebat-hebat, tapi kemampuan kita tidak sebagaimana hak yang kita angan-angan tu. Jadi benda tu lara belaka, jadi angan-angan mak jenis. Jadi hak bila angan-angan yang kosong tadi, inilah azam ataupun tekad yang dibuat oleh syaitan kepada Allah untuk memperdayakan kita. Jadi angan-angan jadi masa habis bazir gitu je. Tak? Dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka, iaitu mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang nyata. Jadi banyak lagi ni cerita-cerita berkaitan dengan syaitan ni. Semuanya kita berpandukan kepada Al-Quran. Jadi bila dalil daripada Al-Quran, kita tidak ada alasan lagi nak menolak bahawa kita ni sedang berhadapan dengan musuh yang tak nampak tapi jelas ada bersama dengan kita. Dalam Al-Quran lagi, ya'iduhum wa yumannihim. Jadi syaitan ni sentiasa menjanjikan dengan janji-janji yang indah, serta memperdayakan mereka dengan angan-angan yang kosong. Jadi benda ni berulang-ulang supaya kita diperingatkan supaya ingat bahawa adanya jin syaitan yang akan cuba antaranya goda kita dengan janji-janji yang baik, yang bagus, yang indah, sedap didengar dan sebagainya, dan juga angan-angan yang kosong, jadi lara. Dan apa yang dijanjikan oleh syaitan tidak lain hanyalah tipu daya semata-mata. Jadi di sini ayat menjelaskan bahawa syaitan itu tidak lain hanya buat tipu daya semata-mata. Jadi akhirnya siapa yang
yang bersama dengan jin syaitan ni, ulaika ma'wahu jahannam, maka itu tempat akhirnya ialah neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa, dan mereka pula tidak akan dapat melarikan diri daripadanya. Tu kita bimbang. Jadi bila kita faham gitu, memanglah kita rasakan syaitan ni adalah musuh yang sebenar-benar, musuh yang tak nampak, yang sentiasa berada dengan diri kita. Cuma ada orang mari-mari tu dia kata anak dia, ada hak nampak lah, apalah. Hak tu bercanggah dengan ayat Al-Quran juga tu. Huwa yarakum min haitsu la tarahum. Dia nampak kamu, kamu tidak nampak dia. Itu hak di dunia. Tapi hak nampak-nampak tu macam mana tu? Tu masalah. Kadang-kadang jin syaitan ada dalam diri dia tadi, dia beri pinjam mata jin syaitan tadi, maka dia nampaklah alam dia tadi. Alam dia di sebalik alam hak nyata kita ni lah. Kita tak nampak, tapi dia masuk ke dalam alam nyata kita tadi. Jadi buat hal dia ganggu gugak, jadilah histerianya, jadilah stroke-nya, jadi benda-benda gitu. Dia boleh memberi kesan kepada kita bila berada di dalam hidup kita di dunia ni lah. Sebab itulah apa yang berlaku kepada Nabi Ayub, diganggu gugak oleh jin syaitan, kerana jin syaitan minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia uji, ganggu gugak Nabi Ayub tu, sebagaimana dalam surah As-Sad yang bermaksud ataupun ayat akan wazkur abdana Ayub, tengok kembali cerita Nabi Ayub iznada rabbahu, tak kala dia bermunajat kepada Tuhannya, anni massaniya syaitan, aku ni diganggu gugak oleh syaitan. Jadi Nabi sendiri pun diganggu gugak oleh syaitan, sebagaimana ayat tadi. Binusbin wa azab, dengan kepayahan dan juga dengan azab, dengan kepedihan. Jadi sebab tu dah dalam sejarah kita lihat Nabi Ayub tu dia pernah menghadapi penyakit, antaranya katakan sopak, kusta, kulit dan sebagainya, payah nak baik. Kenapa? Diganggu gugak oleh jin syaitan. Daripada ayat ni kita boleh katakan bahawa sebahagian daripada penyakit kita ni disebabkan oleh jin syaitan tu memang ada rasukan dan sebagainya tu lah kan. Cuma ada hak yang datang tu dia kata bila anak dia tak sedar apa-apa ni, semua kata rasukan. Sebenarnya kalau saya belajar, rasukan ni syaitan ada, tapi ada juga tidak dirasuk tapi dia sakit, macam kena histeria, kemurungan tu kerana ada tekanan stres. Kalau ikut ilmu untuk guru saya, kalau nak tahu orang tu kena rasuk ataupun tidak, kita kena perhatikan dirinya tu. Kalau dia lama tak boleh nak tidur, 3 hari 3 malam tak boleh nak tidur, kemudiannya meracau-racau secara tiba-tiba. Yang ketiganya, ya ada satu perkataan tu dia sebut ulang-ulang. Jadi kalau ada terkumpulnya 3 perkara ni dalam diri budak yang tak sedar tadi, meracau-racau tadi, dia bukan kena rasuk tu. Biasanya dia adalah tekanan perasaan dia semata-mata, mungkin kerana nak menghadapi sesuatu benda yang besar dalam hidup dia lah. Dia bimbang sangat-sangat, macam orang budak-budak SPM nak hadapi SPM. Kalau orang tu masalah nak kahwin, duit tak ada, jadi tension tak. Sekarang ni PKP ni bila berlaku keadaan macam ni, jadi tension, meracau-racau, jadi menenung, kadang-kadang yang panggil apa ni, kemurungan. Tu kebanyakan kerana masalah tak selesai. Jadi bila begitu barulah masuk unsur-unsur jin syaitan tu, jadi kau bertambah berat. Sebab tu sebahagian daripada penyakit kita katakan disebabkan oleh jin syaitan tadi. Dan sebahagian lagi tu kerana pemakanan kita lah, tak jaga adab dan sebagainya, makan kelojoh. Nabi ajar dah, tapi kita tak terbuat. nak macam mana? Tak terbuat. Banyak etika adab yang kita langgar tak. Itulah. Jadi keadaan kita ni macam hidup dalam keadaan gelojoh semua. Tak sedang
nak ikut adab etika baca doa, berdisiplin. Sebab tu kata at-ta'anna minallah wal ajalah minasyaitan. Orang yang tenang-tenang tu mereka ni daripada Allah. Apa yang al-ajalah tu tergopoh kapah adalah daripada syaitan. Tu dia. Jadi syaitan ni kalau keadaan macam tu, kalau kena rasuk, kita kena rawatlah secara perubatan Islam. Maksudnya adanya dua gabungan lah. Kita tak tahu penyakit kita tu penyakit daripada disebabkan oleh jin syaitan ataupun tu, jadi kita guna obat hospital pun kita guna, makan dan sebagainya tu. Kena bedah ke apa ke, boleh kita buat perubatan Islam. Ni kerak kaki perubatan Islam tak? Perubatan Islam kan dia nak menghalang daripada mudarat yang lebih besar lagi. Mungkin kena betih, kalau tak dibuang akan melarat pergi ke tutu dan sebagainya. Jadi jin syaitan boleh juga apa nama ni masuk dalam diri kita ni. Ruang-ruang yang ada ni dalam melupakan diri kita ketika solat dan sebagainya tu. Jadi kena hati-hatilah. Cuma ada perumpamaan apa lagi, ulama mengatakan bahawa jin syaitan ni mudah mari pada seorang diri tu ibarat lalat yang menghurungi sampah sarap. Jadi jin syaitan tu mudah duduk dan berdamping dengan diri seseorang manusia tadi, kerana orang tu sendiri yang buat banyak maksiat, buat ingkar perintah Allah, maka ia mudah masuk. Dia akan hari ni hak tak molek, esok kan bertambah melarat, tidak molek. Itulah keadaan syaitan diibaratkan sebagai lalat yang menghurungi benda-benda yang busuk. Jadi lalat ni kalau tengok, kalau benda hak yang molek, dia tak pergi sangat. Dia pergi hurung hak yang tong sampah dan sebagainya semua sekali tadi. Jadi begitulah syaitan pun begitu. Jadi orang hak yang sekali buat maksiat dia akan pergi duduk kat situ, tenggek kat situ. Jadi hak kita tak tanpa disedari akan melarut-larutlah dalam melakukan dosa tadi. Jadi sebab tu dengan ada syekh tadi, kita kena muhasabah. Insya-Allah kita akan apa nama ni dapat pimpinan yang terbaik. Surah Yusuf ada memberitahu qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Bapanya berkata, wahai anakku, maknanya cerita Nabi Yusuf dia dapat mimpi. Jadi Nabi Yusuf cerita kepada ayah dia Nabi Yaqub, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Jadi kita dapat apa-apa mimpi, kita kena rujuk orang yang lebih tahu daripada kita. Jadi cerita ni nak menunjukkan bahawa perlunya seorang yang boleh membantu kita menghuraikan apa masalah atau masalah yang kita hadapi tadi. Jadi Nabi Yusuf dalam ayat ni cerita kepada ayahnya, jaga-jaga. Ayah dinasihat ke Nabi Yusuf, jangan cerita hal ni kepada adik-beradik kamu yang lain, kerana aku khawatir la taqsus ru'yaka ala ikhwat fayakidu laka kaida, kerana aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Ya ayat lalu dah, jaga-jaga Nabi Yusuf, kalau cerita nak mimpimu hak ni akan menyebabkan orang lain jealous, jadi akan buat rancangan jahat kepada kamu ni. Begitu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kerana di sini Allah beritahu dalam Al-Quran ni, surah Yusuf ayat 5 ni, sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Hak jealous, hak nak dengki-dengki ni semuanya ada hubungan apa nama ni peranan jin syaitan. Waktu yang kena ada apa nama ni orang yang kita rujuk apabila kita menghadapi satu-satu perkara tadi. Jadi hak ni semua dalil-dalil hak saya buat mari ni
nak menunjukkan bahawa apa yang Imam Ghazali sebut dah ni, dibimbangi kita ni terpandu atau dipandu oleh jin atau syaitan tadi. Jadi kalau kita kenal musuh kita, insya-Allah kita dapat menjauhi daripada termasuk daripada golongan orang yang hina. Tak ada dah diberitahu. Antara lain firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama kita terjemah adapun. Innama ni hanya senya, tak ada kerja lain. Yuridu syaitan, syaitan nak yuri ni, syaitan hendak nak buat kepada kita ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk kamu terjebak, terjatuh, akan melakukan di kalangan kamu bainakum ni al adawata wal baghdha, pemusuhan, adawah, wal baghdha ni benci membenci, dan juga fil khamri wal maisir, berkaitan dengan arak dan judi, hal-hal yang berkaitan dengan ketagihan dan judi. Suka sangat judi, nak kaya cepat. Ni semua kerja syaitan. Ni surah Al-Maidah ayat 91 ada menyebut orang yang bergaduh, benci membenci. Jelas dalam ayat ni nak menunjukkan bahawa tu ada peranan jin syaitan. Sebab tu kalau kita bergaduh-gaduh, kita kena cari seorang yang untuk mententerangkan kita balik. Jangan mengapi-ngapikan kita, sebab tu jadi batu api pula. Tak boleh. Jadi inilah Allah dah sebut ada pun. Innama ni tak ada kerja lain dah. Hanya senya kerjanya nak suruh kita bergaduh, nak suruh kita berbenci, ketagih arak, hal berkaitan dengan ketagih lah, tak boleh. Ketagih judi, ketagih arak. Orang hari tu ada ketagih zina. Masalah. Kalau tak zina tak boleh. Bila diketuk baru lari jin dia tu, maka barulah dia sembuh. Kalau tidak tak boleh. Nak buang jin dalam badan ni kan senang. Tak, jadi ketagih, jadi hobi, habit dia. Dan di sini ayat ni disambung lagi, wa yasuddakum an zikrillah, menghalang kamu daripada ingat Allah. Kerjanya nak halang kita ingat Allah. Ingat Allah, zikrillah. Duduk dalam majlis ilmu ke, halang kita, macam-macam. Tak mahu kita ingat dengan Allah. Wa anis solah, begitu juga dengan solat. Jadi hak yang solat yang lalai tertinggal dan sebagainya tu, semuanya tu adanya campur tangan daripada jin dan syaitan. Jadi rasa sekadar itu sajalah untuk hari ini. Tak, moga-moga apa yang baik datang daripada Allah, apa yang kurang daripada kelemahan saya sendirilah.